Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Bismillahirrahmanirrahim, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para juri yang menonton video saya ini. Saya, Puteri Nur Balkis Adawiyah binti Sulaiman, calon anugerah tokoh nilam daerah Kota Tinggi bagi tahun 2023, mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar. Saya telah dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 2006, iaitu 17 tahun yang lalu. Saya merupakan anak kelahiran yang ketiga dan anak perempuan sulung daripada 5 orang adik-beradik. Mata pelajaran sejarah dan biologi adalah kegemaran saya pada masa kini. Hal ini kerana kedua-dua subjek ini amat memberasakan minda saya untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Manakala membaca buku, mendengar lagu dan memasak merupakan hobi saya sejak azali lagi. Minat saya ini bersesuaian dengan bidang profesion yang ingin diceburi, iaitu bidang kedokteran. Antara pencapaian yang saya telah kecapi ialah pelantikan saya sebagai seorang pengawas sekolah sejak tahun 2020. Saya merupakan salah seorang peserta yang berjaya dalam webinar penganggap Hari Laut dan Hari Alam Sekitar Sedunia di peringkat kebangsaan. Saya juga menyertai skor World Jamboree on the Internet 2022 di peringkat antarabangsa. Akhir sekali, saya telah menyertai pertandingan Cakna Sekolahku Sejahtera 2022 di peringkat daerah Kota Tinggi mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar. Tanpa membuang masa, marilah kita teruskan dengan pilihan buku saya. Buku yang telah saya kaji ialah karya Agung Nur Aini Bahari dan Muhammad Kamil Ibrahim yang bertajuk Detik Itu, Dia Menguji Kita. Buku ini mempunyai halaman sebanyak 170 muka surat. Terdapat banyak karya yang dicipta mengisahkan tentang kisah pendek seorang hamba Allah yang ditimpa ujian tanpa mengira pangkat hambanya tersebut. Namun, terdapat satu kisah di antara 1,000 yang telah menusuk sanubari saya sebagai seorang murid dan anak perempuan sulung kepada ibu bapa saya. Kisahnya dinamakan Gagal dan Berjaya, iaitu karya Muhammad Kamil Ibrahim. Sarah merupakan pelajar lepasan SPM yang berjaya mencapai 3A dalam sijil pelajaran Malaysia. Dengan rasa bersyukur ke atas anugerah ilahi, ayah Sarah menulis blog di laman sesawang untuk berkongsi cerita tentang kejayaan anaknya itu. Tetapi, terdapat seorang pembaca membalas, "Anak profesor hanya mendapat 3A? Nakal betul mulut orang yang berkata itu." Tidak hairanlah jika ayah Sarah berasa panas akan penulisan tersebut. Akan tetapi, ayah Sarah hanya menganggap perbuatan pelik tersebut hanyalah cerminan individu yang tidak puas hati atas kejayaan orang lain. Ibu dan ayah Sarah tetap kagum dengan pencapaian Sarah dan mendorongnya untuk terus menuntut ilmu dalam bidang yang diminatinya. Walau bagaimanapun, ayah Sarah sentiasa mengingatkannya supaya Sarah tidak lupa untuk menunaikan ibadah solat. Ketika beliau mengikuti program diploma di UiTM Melaka, beliau berjaya diserap terus mengikuti sarjana muda di UiTM Shah Alam. Akhirnya, Sarah meninggalkan UiTM dengan keputusan yang cemerlang dan kini bekerja dari rumah. Inilah kebesaran Allah yang telah mengatur kodak dan kadar kehidupan keluarga Sarah. Walaupun orang lain bersikap sinikal bahawa Sarah hanya mendapat 3A, tetapi apabila kita tidak mengelakkannya dan terus berusaha dan bertawakal kepada Allah, sudah tentu Allah akan membalasnya dengan perkara yang lebih indah tanpa dijangka. Pengajaran yang saya dapat perolehi daripada cerita ini ialah sesungguhnya tiada seorang pun yang akan berjaya tanpa usaha dan pengorbanan dalam kehidupan mereka. Bak kata peribahasa, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.
Sekarang kita beralih kepada soalan pemilihan. Saya telah memilih soalan nombor 3. Kebelakangan ini, kebolehupayaan bersosial remaja pasca pandemik merupakan satu cabaran baharu yang perlu ditangani oleh ibu bapa dan guru. Kemahiran bersosial dalam diri remaja yang kurang diterapkan menyebabkan timbulnya rasa kegelisahan pihak kerajaan terhadap pembentukan modal insan negara yang cemerlang. Persoalannya, apakah peranan ibu bapa dan guru dalam mengatasi masalah sosial di atas? Antaranya ialah ibu bapa hendaklah meluangkan masa lapang bersama anak-anak mereka supaya mereka tidak terasa diabaikan. Hal ini kerana emosi anak-anak mudah dipengaruhi oleh perasaan mereka sendiri. Ibu bapa juga merupakan insan yang paling rapat dan merupakan contoh suri teladan kepada mereka. Contohnya, ibu bapa meluangkan masa lapang dengan anak-anak melalui pelbagai aktiviti kekeluargaan seperti bermain congkak, wow dan memasak bersama. Kesannya, anak-anak lebih selesa untuk berkomunikasi dengan ibu bapa. Secara itu dapat meningkatkan tahap interaksi antara keluarga serta merapatkan hubungan silaturahim kekeluargaan. Selain itu, ibu bapa perlulah kerap memerhatikan tingkah laku anak-anak mereka supaya mereka tidak bersendirian. Dengan ini, mereka akan merasakan bahawa diri mereka sentiasa disayangi oleh ibu bapa mereka. Hal ini kerana anak-anak yang terbiasa dengan suasana persekitaran yang sunyi dan kurang perhatian sering bersikap kasar, agresif atau enggan berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah memberikan pendedahan awal tentang kemahiran bersosial bagi memudahkan anak mereka untuk berinteraksi dalam kehidupan seharian. Kesannya, kesedaran mental terhadap anak-anak mampu ditingkatkan. Justeru itu, akhlak mereka dapat diperbaiki dan dapat mengelakkan tercetusnya masalah kemurungan dalam kalangan kanak-kanak. Akhir sekali, guru-guru perlulah memberikan perhatian kepada murid yang mempunyai masalah sosial supaya mereka dapat mengatasi rasa gugup semasa menuntut ilmu. Hal ini kerana murid yang tersisih akan berasa malu untuk bertanya dan takut dipersendakan oleh rakan sekelasnya yang lain. Contohnya, guru mata pelajaran boleh membuat sesi individu untuk membantu murid yang antisosial ini belajar dengan lebih mudah dan pragmatik. Guru juga boleh menjalankan aktiviti berkumpulan sebagai latihan intensif bagi mendidik murid-murid untuk berkomunikasi antara satu sama lain dengan lebih cekap. Kesannya, murid mampu mengharungi kehidupan di sekolah dengan lebih efisien apabila mereka mendapat bimbingan dan sokongan yang mantap daripada guru yang boleh mereka percayai. Kesimpulannya, sudah terang bagi bersulur bahawa kebolehupayaan bersosial dalam kalangan remaja mampu diatasi sekiranya semua pihak berganding bahu, ibarat hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah dalam melaksanakan tugas masing-masing. Masalah ini haruslah ditangani secepatnya supaya kita tidaklah seperti sudah terhantuk baru tengadah, kerana remaja merupakan aset negara yang amat penting untuk masa hadapan. Sekiranya bukan sekarang, bila lagi? Sekiranya bukan kita, siapa lagi? Tepuk dada, tanya selera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.